Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Baik, selamat datang ke Peachtree Cafe. Kami bersama-sama dengan Geshe Michael, dia Aaron, saya Nick, ini Emily. Sekarang adalah waktu tidurnya, jadi ia menjadi sedikit tak tenteram lah. Berharap hari ini tak sangat terganggu ya. Apa khabar Geshe Michael? Oh, saya baik. Saya berasa bosan kat rumah. Saya rasa telah banyak bekerja. Adik saya beritahu saya bahawa kami perlu jaga-jaga supaya tak kerja berlebihan. Hari ini soalan kami adalah daripada Linda dari negara Jerman. Soalan ini sangat baik. Dah bersedia? Mari kami tonton ya. Halo Geshe Michael. Nama saya Linda dari negara Jerman. Apakah yang kita lakukan mengenai perubahan iklim? Dengar tak? Ya, apakah yang kita lakukan mengenai perubahan iklim tu? Saya suka soalan ni. Ini adalah soalan yang baik, yang sangat relevan pada hari ini. Jadi Linda, jika anda sedang menonton, kami nak ucapkan terima kasih atas soalan ini. Apa yang terfikir tentang soalan ini adalah saya mencari korelasi yang baik dari kumpulan terjemahan Mixnut. Kami sedang menerjemahkan tulisan yang berlainan. Dan ada dua buku yang kami terjemahkan tu ada berkenaan dengan korelasi karma. Buku-buku itu sebut cuaca yang gila. Saya rasa perubahan iklim akan menyebabkan cuaca ini menjadi gila. Nampaknya dia berkaitan dengan menepati komitmen kami. Jadi dari tahap komitmen formal yang mungkin kami ada ialah seperti perjanjian, perkahwinan dan lain-lain. Saya rasa juga berkaitan dengan komitmen dengan orang lain yang kami perlu tepati. Contohnya anda berjanji untuk membantu seseorang tepat masa dan lain-lain tu. Ya, kami bincangkan ni pagi ni dan kami juga terfikir tentang alam semula jadi dan perubahan iklim. Dan nampaknya perubahan iklim telah mengganggu ekologi, hubungan antara semua elemen seperti udara, air dan spesies haiwan. Jadi kami terfikir tentang ni, tahap ketidakseimbangan ni telah muncul. Saya rasa ini adalah masuk akal kerana jika kita tak menepati janji, kami akan menyebabkan sesuatu yang bertentangan dengan keseimbangan orang lain seperti menjadikan perasaan huru-hara. Mereka kurang pasti sama ada mereka boleh bergantung kepada kami. Contohnya kami janji akan bayar tapi kami tak. Ya, mungkin semasa anda mengubah pelan anda dan anda tak memberitahu orang lain. Itulah sesuatu perkara yang besar. Mungkin anda mengubah idea anda tentang sesuatu yang saya lakukan ya. Anda tak beritahu mereka, bersediakan mereka terlebih dahulu atau berbincang dengan mereka. Kami turut terkesan jika meneruskan perubahan itu tanpa memberi amaran kepada orang lain. Saya ada soalan yang lebih susah untuk kamu berdua. Ini adalah berkaitan dengan cara ketiga dari 4 cara karma boleh terbuka. Iaitu wujud di sekeliling ataupun persekitaran kami. Jadi anda kena bertanggungjawab bukan saja pada perkara-perkara yang berlaku terhadap anda tapi cuaca juga. Jadi soalan saya ialah kenapa kami atau kita semua melihat cuaca yang sama di mana sesetengah orang ada benda yang baik dan sesetengah orang
ada benda yang buruk. Tapi kita semua mengalami cuaca yang sama. Apakah pendapat anda? Kami juga berbincang tentang ni. Ia adalah sangat pelik di mana sesetengah tempat seseorang akan mengalami cuaca yang lebih buruk atau ancaman kenaikan paras laut atau cuaca terlampau panas atau kebakaran. Tapi di sesetengah tempat keadaan ia lebih baik atau lebih nyaman dan aman. Jadi kami bincang tentang karma ini agak luar biasa. Seseorang mungkin mengalami sesuatu yang tak begitu selesa dari bukaan benih, sebaliknya seseorang lagi tidak ya. Jadi jawapan saya ialah bertentangan dengan soalan anda. Saya fikir kisah Raja Udayana di mana roda kehidupan yang pertama dilukis tu. Dalam kisah tu ada berkaitan dengan seorang remaja yang mulia. Seorang lelaki muda, dia tertidur. Oh bukan, sebenarnya seorang raja mangkat tapi tiada warisan. Jadi mereka nak cari seseorang yang berkarma baik untuk mewarisi kerajaan ini. Dan budak lelaki yang sangat-sangat miskin ni, remaja ni, ia tertidur di bawah sepohon pokok. Dan sinaran matahari sepatutnya kena padanya kerana dah lepas tengah hari dan tiada bayang-bayang dari pokok. Sepatutnya dia luka bakar di bawah pokok tu, tapi bayangan pokok itu berubah secara mustahil untuk menutupi badannya semasa dia sedang tidur. Jadi orang kampung terjumpa ni dan mereka datang untuk membangunkannya dan beritahu dia harus menjadi raja baru kerana dia ada karma-karma yang sangat baik. Oh, ini kisah yang hebat. Saya dapat lihat perhubungannya. Jika karma anda baik, perubahan iklim tak beri kesan kepada anda. Dan sebahagian daripada tempat di California yang tak dapat menanam anggur untuk arak sebelum ni dan sekarang boleh menanam anggur. Selain itu, soalan yang anda tanya tu, di mana kami masih hidup di dunia ini walaupun dia tak tunjuk kesan negatif secara serta-merta, kesan serta-merta. Hal perubahan cuba memang sesuatu yang teruk untuk orang lain. Dan kenapa kita lihat ni sedangkan kami semua ada karma-karma sendiri yang unik ya. Inilah sebahagian daripada soalan anda. Jadi saya rasa mungkin berkenaan dengan campuran karma hitam dan putih kerana anda boleh kata bahawa dia tak memberi kesan kepada saya secara peribadi, tapi jika anda terdengar tentang orang lain di mana negara lain mengalami kebakaran besar seperti di Australia, dia juga adalah sebahagian daripada dunia anda ya. Kami rasa anjing kami juga sikit terganggu oleh pandemik sekarang. Ia nampaknya agak takut minggu ni dan rasa tak tenteram. Dia nak banyak sayangan. Dia nampaknya dia boleh rasa penderitaan orang lain walaupun dia tak beri kesan kepada kami. Ya, tapi ia beri kesan kepada anjing anda. Anjing kami juga begitu. Dia berasa tak selesa beberapa minggu ni. Dia nak banyak pelukan dan sayang-sayangan. Contohnya pagi ni lompat atas katil, bangunkan seseorang, hanya nak itu kesayangan dari kita. Saya rasa mereka sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Jadi jika tanah kami tak terbakar tapi tanah orang lain sedang terbakar, saya rasa ia akan memberi kesan kepada kami juga. Kita boleh rasainya. Kami semua yang berkongsi alam semesta ni, dan saya rasa ini adalah salah satu di mana sebagai manusia di planet ni kami berkongsi banyak karma-karma kolektif. Karma-karma kolektif. Benih-benih yang kami semua berkongsi lah. Jadi secara umumnya planet ni adalah rumah kita. Tiba-tiba ada ancaman yang bahaya kat rumah kita yang kita semua berkongsi. Saya kurang pasti, tapi sesuatu yang saya fikir ketika ni semasa berjalan-jalan, planet kita dibahagi kepada beberapa wilayah yang berasingan
kita bertempur antara satu sama lain di atas wilayah-wilayah ini, dan ini mungkin berkaitan di mana kita menyebabkan ancaman kepada orang lain, negara lain kerana kita mahu sesuatu sumber dari mereka. Dan kita tahu Amerika telah berbuat demikian terhadap negara-negara lain. Saya tak mahu menjadi terlalu politik, tapi maksud saya dunia kini di mana kita diasingkan dan cara manusia ni kita tak berapa harmoni sekarang. Kita saling mengancam satu sama lain. Jadi adakah virus tu menyebabkan orang, maksudnya saya terhadap reaksi-reaksi tertentu terhadap virus. Contohnya Amerika, saya tak suka orang Cina, tapi saya nampak perasaan lain yang sedang berlaku sekitar di mana orang mula menjadi lebih lembut antara satu sama lain. Dan apakah fikiran anda tentang ni? Kami berharap ini akan berlaku. Saya nampak dua kategori orang yang menyebelahi sebelah saja atau sebaliknya. Rakan kami yang pergi mendaki beberapa hari yang lalu, dia berkata ada seorang wanita di laluan pendakian sedang menggayunkan tongkatnya supaya tiada sesiapa yang datang dekatnya. Dan ada salah satu cara di mana orang menjadi terlampau lah. Dan kami berharap untuk melihat sebaliknya, di mana orang memupuk budi cita dan mengorbankan diri, faham penderitaan orang lain dan berharap untuk membantu orang lain. Saya ada perjalanan ke kedai runcit. Orang yang saya temui kebanyakannya ada perasaan perpaduan dan kami semua adalah bersama-sama. Mungkin ini dapat bantu untuk mengubah iklim. Saya terbaca ni yang menarik tentang bagaimana iklim menjadi lebih baik hanya disebabkan virus ini. Secara konvensional, kerana tiada orang memandu sekarang, langit menjadi lebih biru di LA buat kali pertama selama 50 tahun ni. Dan perkara yang sama juga berlaku di tempat-tempat lain. Pagi tadi saya juga ada perjalanan yang sukar ke kedai runcit. Tapi saya rasa baik. Kali pertama saya berasa baik di mana ketakutan menyusut sedikit. Kami mula bertimbang rasa satu sama lain. Saya juga lihat tu dalam pergerakan saya yang terhad ni, terjumpa orang yang mula bersapa dan saya juga rasa kami terperangkap di rumah. Kami kena tonton TV. Jangan beritahu. Saya nak tahu, terdapat iklim perniagaan karilik itu yang sangat lucu kerana moto iklan itu adalah kita boleh mengharungi masalah ni bersama-sama. Saya rasa ini adalah sangat cool di mana pihak korporat mula menghantar mesej-mesej yang baik sebegini. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mengubah iklim di negara lain seperti di negara-negara yang miskin? Contohnya, kami ada seorang kawan yang terperangkap di New Delhi. Kami sedang cuba untuk membawanya keluar seperti orang gila ni ya. Tapi Scott dan Oric sedang berusaha kuat. Lebih ramai orang akan mendapat virus di sana kerana mereka sudah ada pencemaran yang teruk. Paru mereka dah sangat lemah. Maksud saya, biasanya kami tak beri perhatian terhadap ini, tapi apakah yang kita boleh lakukan di sini? Berkenaan dengan perubahan iklim atau pencemaran di India atau negara-negara lain kan? Maksud saya ialah kami jarang beri perhatian terhadap pencemaran di New Delhi yang membunuh misalnya 30 orang kanak-kanak dalam sehari. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk membaiki iklim kita? Kami sedang membincang soalan ini agak aneh ya, kerana kelihatan salah satu jawapan berdasarkan KAMA adalah sama dengan dari segi konvensional, iaitu tentang penggunaan sumber-sumber ni. Berapa banyak kita ambil dan adakah kita fikir pada orang lain? Tak seperti apa yang kita ada di kampung halaman kita, tapi lebih kepada berapa banyak yang saya ambil. Nampaknya kita sewajarnya lebih berkesedaran dengan apa yang kita ambil dan bagaimana kita membuang barang-barang tu.
Jadi secara umum kita fikir tentang kita semula dan ada hati jiwa tentang ekologi, sementara itulah sesuatu yang konvensional. Saya nak masang solar di rumah saya. Jurujual tu datang dan berkata, oh, anda sedang lakukan sesuatu yang benar-benar pintar. Ini adalah sangat bergantung dan sangat beruntung dan akan menjana pendapatan. Tapi saya jawab kepada dia dan saya beritahu dia, saya tak laku ni untuk mendapatkan duit. Saya lakoni kerana ia adalah perkara yang betul dilakukan demi dunia. Kan? Jadi semasa saya di negara Jerman, saya naik kereta api dan orang Jerman tahu setiap jalan kereta api itu ada hak pemilik. Apa yang anda namakan tu, tanah di kedua-dua belah kereta api jalan tu harus dimiliki oleh kerajaan, apa namanya tu, seperti syarikat elektrik Amerika tu. Syarikat elektrik tu memiliki tanah di sekitar tu dipanggil easement, ya. Jadi kerajaan negara Jerman memasang solar dekat semua tanah tersebut. Jadi kereta api itu bertenaga dari solar kerana pergerakan kereta api stabil, takkan bergoyang kiri kanan. Mereka kemudiannya mengeksport elektrik tu. Mereka sekarang dah tutup pelan-pelan nuklear mereka yang terakhir tu. Wow, baiknya. Tapi kenapa orang Jerman tanya soalan kepada orang Amerika mengenai perubahan iklim ni? Oh, kami baru bincang bahawa kami akan bermula berkongsi informasi dari negara yang lebih baik daripada Amerika, lalu media massa, media sosial, kerana kami tinggal di negara yang berdaya saing ni. Mungkin ini akan memotivasikan mereka. Kami sudah cukup masa hari ini. Kami harus membuat ringkasan tentang cara penyelesaian dari segi benih. Jadi apa yang kami bincangkan adalah lebih ada kesedaran dengan bagaimana kami menggunakan sesuatu dan juga cuba menepati janji dan komitmen kami. Kurangkan huru-hara bagi orang lain lah. Saya memang suka apa yang Casey Michael sebut tadi. Kadang-kadang kami berubah sesuatu tanpa memberitahu orang lain. Saya rasa bersalah. Saya tak fikir atas kesannya terhadap orang lain. Bagi saya rasa adalah penting supaya apa yang kami buat boleh memberi perasaan keselamatan kepada orang lain di rumah mereka. Secara peringkat umum ialah menyimpan buku kami dan gunakannya sebagai alat untuk membantu kami agar berjaga-jaga semasa berinteraksi dengan orang lain. Dan ingat tentang perjanjian-perjanjian yang kami buat tu. Saya rasa kami menyokong pelarian refugee di negara-negara lain. Kami telah membayar mereka supaya mereka dapat memasang solar panel. Dan kebanyakan mereka telah memasang solar panel tapi ia masih tidak lengkap lagi. Bagi saya, negara-negara yang miskin tu tak sepatutnya tak dapat guna petrol. Dan di Asia ada mereka yang terlalu miskin dan tak mampu menggunakan arang batu. Dan mungkin kita boleh lakukan sesuatu supaya membantukan mereka. Saya rasa masa ni ramai orang akan kehilangan wang kerana virus. Kami semua kehilangan wang. Saya rasa ini masanya untuk menyumbang sesuatu untuk negara lain, untuk orang miskin dengan sedaya upaya. Kita boleh menolong mereka. Saya rasa ini dapat memutuskan kitaran ni. Oh, masa sudah tamat untuk episod ni. Biar saya sediakan video esok. Mari kita tengok video esok, ya. Ini Yasmin dari negara Jerman.
Saya Yasmin dari negara Jerman. Saya tertanya-tanya, kalau kita dibayar gaji untuk sesuatu, adakah ia tidak baik untuk menanam benih atau niat di sebalik menanam benih lebih penting? Saya bekerja di rumah penjagaan dan dibayar gaji berdasarkan jam bekerja. Saya menganjurkan jamuan teh dan kelas kreatif oleh warga emas. Saya juga mahu tanam benih untuk hubungan pasangan hidup. Adakah ianya bertentangan? Sekian, terima kasih. Oh, saya pernah dengar soalan ni. Apa yang dikatakannya ialah dia bekerja sebagai kontrak, tapi maksud dia ialah bertentangan. Contohnya, anda bekerja di rumah penjagaan orang tua, anda dah tertanam benih-benih yang baik. Tapi jika kami terima wang, adakah kelakuan ini merosakkan benih-benih itu? Soalan yang berhebat, ya. Terima kasih Emily. Terima kasih Emily. Terima kasih Gashila menjemput kami ke rancangan ni. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.